Okey. Hai, Assalamualaikum. Saya Sumaya. Hai, saya Aisyah. Assalamualaikum, hai, saya Syakira. Hai, saya Asmida. Hai, saya Tasnim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami telah memilih satu telefilm yang bertajuk Tanah Kubur. Okey, filem ini banyak sangat memberi pengajaran dan juga impak dalam seseorang individu itu. Antaranya termasuklah didikan agama hendaklah dimulakan sejak daripada kecil lagi. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebuhnya. Okey, pengajaran yang kedua yang kita dapat daripada telefilm ini adalah pembahagian harta pusaka hendaklah mengikut cara Islam. Seperti yang kita tahu, seperti faraid, mengikut cara faraid. Okey, pengajaran yang terakhir yang kita dapat daripada telefilm ini adalah pengendalian jenazah hendaklah dilakukan oleh orang yang betul dan juga cara yang betul. Okey, daripada banyak-banyak pengajaran ini, terdapat satu isu yang kami telah pilih, iaitu didikan agama hendaklah dimulakan sejak daripada kecil lagi. Hal ini kerana didikan agama merupakan tunjang utama yang dapat membentuk kepribadian seseorang individu itu. Okey, baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor-faktor kekurangan didikan agama sejak kecil. Okey, faktor yang pertama adalah kurang perhatian daripada ibu bapa. Ibu bapa ni lah merupakan insan yang pertama yang memberi kasih sayang kepada kita, memberi perhatian kepada kita. Jadi anak-anak ni akan mudah rasa tersisih bila orang pertama yang sayangkan mereka tu dah mula kurang beri perhatian kepada mereka dan menyebabkan mereka mula mencari kasih sayang di tempat lain. Okay, ini semua kerana ada sesetengah ibu bapa, sesetengah, kita tak kata semua, sesetengah ibu bapa lebih mementingkan soal ekonomi dan lebih mengejar hal-hal duniawi yang menyebabkan mereka lupa tanggungjawab mereka untuk mendidik anak-anak mereka. Okay, sebab kepribadian anak-anak ni dia bergantung kepada cara-cara mereka dibesarkan dan dididik. Kita boleh rujuklah kepada hadis riwayat Bukhari dan Muslim sendiri telah mengatakan bahawa setiap anak yang dilahirkan itu umpama kain putih ataupun fitrah, dan ibu bapa jugalah yang bertanggungjawab untuk mewarnakan dan mencorakkannya supaya menjadi Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Okey, kat sini kita tahulah betapa pentingnya didikan awal daripada ibu bapa itu sendiri. Jadi anak-anak yang dah rasa tersisih ni, mereka akan lebih banyak luangkan masa mereka dengan melepak berbanding berkumpul bersama keluarga mereka sendiri. Okey, jadi faktor yang kedua adalah pengaruh rakan sebaya. Okey, rakan ni merupakan orang yang lebih banyak habiskan masa dengan kita, lebih banyak bersama dengan kita selain ibu bapa. Sebab kita dah menginjak remaja ni, selalunya orang akan sentiasa nasihatkan kita, okey, kena pandai pilih kawan, kena pandai pilih kawan. Okey, sebab bila kita dah di umur awal remaja ni, kita akan tak naklah rasa tersisih, tak naklah rasa dipinggirkan, dah rasa tersisih dengan family, rasa dipinggirkan pula dengan kawan, tak nak. Jadi mereka akan lebih lebih mudah untuk memilih untuk meniru aksi-aksi rakan-rakan mereka. Contohnya yang paling klise dekat sini, kita boleh kata aksi-aksi merokok kan. Contoh ada kawan yang ajak, "Weh Ahmad, jomlah try berokok, benda baru ni, benda baru kena try." Tapi Ahmad ni kata tak apalah, tak nak, sebab dia tahu benda tu salah. Tapi dah jadi masalahnya dekat sini bila kawan dia kata, "Apa ni, tak chill lah, tak sporting lah." Bila dah rasa macam tu, Ahmad ni dia nak rasa diterima dengan kumpulan kawan tu. Jadi dia pun ikut, dia pun dah terjerumus untuk melakukan perkara yang tidak berfaedah dan juga tidak sihat. Okay adik, kalau awak nak sporting, better awak pergi naik pentas, awak ambil mic, awak test suara. Mana tahu kan boleh naik kan, boleh terus jadi candidate Akademi Fantasia lagi berfaedah.
So dekat sini saya nak kata yang kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi tu, maka bau haruman tu akan melekat pada badan kita. Kalau kita berkawan dengan tukang besi, maka bahannya kita akan rasa. Okay, so seterusnya saya akan serahkan kepada Hasmida Azrin. Seterusnya, media sosial. Media sosial juga boleh menjadi salah satu faktor. Jadi kita tahu media sosial dan internet ni banyak berkait rapat dengan each other. Jadi media sosial dan internet ni dah terbuka kepada semua golongan lapisan masyarakat, daripada golongan kanak-kanak hingga golongan orang tua. Sekarang ni even budak 5 tahun pun dah tahu macam mana nak buka IG, macam mana nak buka TikTok, macam mana nak post dekat IG, macam nak post kat TikTok. Jadi internet dan media sosial ni mempunyai ada baiknya, ada buruknya. Jadi saya akan fokuskan lebih kepada buruknya lah. Jadi golongan kanak-kanak dan remaja ni, diorang lebih cenderung untuk tiru ataupun ikut apa yang diorang nampak dalam media sosial ataupun internet. Jadi internet dan media sosial ni banyak juga menunjukkan unsur-unsur negatif yang sepatutnya diorang dipantau dan jauhi. Contoh-contoh unsur negatif ialah contoh pornografi ataupun movie Hollywood sendiri pun dah banyak menunjukkan unsur-unsur negatif yang sepatutnya diorang tak ikut. Contohnya hisap dadah, minum arak, memukul, membuli, racing, semua tu. Jadi sepatutnya media sosial ni lebih terbuka kepada golongan remaja ataupun golongan dewasa, bukannya pada golongan kanak-kanak. Seterusnya ialah kurang dorongan agama dalam diri. Jadi simple je benda ni. Bila kita kuat dorongan agama, dekatlah kita dengan Allah SWT. Bila kita ni kurang dorongan agama, jauhlah kita daripada Allah SWT. So orang-orang sekeliling, contohnya seperti macam keluarga, kawan-kawan ataupun guru-guru dekat sekolah ni lah yang memainkan peranan yang penting untuk melahirkan ataupun membentuk kanak-kanak ataupun golongan remaja yang baik ataupun mulia akhlaknya, atau kita kata soleh lah. Jadi kita ni manusia yang mudah lupa. Kita perlukan dorongan daripada orang sekeliling untuk kita menunaikan kewajipan kita sebagai orang Islam. Contohlah kata keluarga tu dah biasa sentiasa solat berjemaah, sentiasa nak bertadarus Al-Quran setiap selepas solat. Jadi anak tu pun akan terbiasa untuk jadi akan terbiasa bila dah besar pun dah terbiasa untuk kita solat awal waktu and baca Al-Quran selepas solat. Dia macam kita ni sebagai cerminan. Jadi apa yang diorang nampak tu diorang akan ikut, diorang akan minat. Jadi tanpa dorongan agama jadi diorang ni akan tanpa dorongan agama daripada orang sekeliling, diorang ni tak akan minat pun untuk dekati agama. Dia akan jadi macam hangat teh ayam saja. Okay, sekarang kita nak cakap pula pasal cara mengatasi masalah kurangnya pendidikan agama dalam individu itu sendiri. Okey. Pertama, kalau seorang individu tu dia perlu memperbaiki akhlak dia, berusaha untuk memperbaiki akhlak dia, sebab akhlak, bila kita sebut pasal akhlak dan budi pekerti ni, ia mencerminkan jiwa rohani yang sihat. Jiwa rohani yang sihat menunjukkan penghayatan agama dalam diri itu sangat tinggi. Jadi untuk mendapatkan penghayatan agama dalam diri itu, dia perlulah untuk menyihatkan jiwa dia dengan memperbaiki akhlak dia. Jadi seseorang individu tu dia perlu memperbaiki akhlak dia, seperti cuba menahan marah daripada seseorang yang senang naik baran, tiba-tiba dia akan kurangkan jadi seorang yang lebih bersabar. And then dia juga boleh dia juga perlu menahan nafsu syahwat dia dan juga selepas tu dia cuba perlahan-lahan menunjukkan sifat lembut dia, cuba untuk berkasih sayang dengan orang lain. Itu adalah salah satu cara untuk orang kata memperbaiki akhlak diri sendiri. Okey, yang kedua, bila kita dah sebut pasal akhlak mencerminkan jiwa rohani yang sihat, bila jiwa rohani yang sihat, dia boleh cuba untuk mencari pendidikan agama dia supaya boleh menyematkan pendidikan agama dia dalam jiwa dia sendiri. Okey, zaman sekarang ni kita sangat senang, sangat mudah untuk mendapatkan pendidikan agama. Di hujung jari kita je senang dapat. Jadi cuba mencari pendidikan agama tu. Walaupun kita sibuk pada setiap hari dengan pekerjaan harian kita, cuba demi sedikit mencari. Sebagai contoh, pergi belajar agama pasal fardu ain ataupun pergi ambil kelas baca Al-Quran. So daripada situ cuba sedikit demi sedikit mencari pendidikan agama tu. Kita tak boleh tunggu untuk pendidikan agama tu orang datang mengajar kita. Kita yang kena pergi mencari dia. Sebab macam mana kalau kita nak ubah kalau bukan daripada diri kita sendiri, betul tak? Okey. Dan yang terakhir, untuk bagi individu itu sendiri, apa yang dia boleh buat, iaitu selepas dia belajar pendidikan agama tadi, dia boleh pula mengamalkan
cuba mengamalkan sunnah-sunnah pendidikan agama dalam seharian dia. Daripada sehari-hari tak berzikir, dia boleh cuba target, oh hari ni aku nak berzikir 100 kali macam tu. Lepas tu slowly daripada 100 ke 150 kepada 200, lama-lama dia makin banyak. Ataupun setiap hari cuba, kalau sebelum ni dia solat 5 waktu je setiap hari, sekarang ni dia dah cuba ubah solat sunat sekali, solat sunat subuh, solat sunat sebelum solat fardu, apa semua itu ni, bangun tahajud. Jadi orang kata proses untuk mendapatkan, orang kata mempunyai pendidikan agama ni, dia bukan ni terus kita kena buat semua. Kita kena slowly, kita kena sedikit demi sedikit, daripada mula memperbaiki akhlak supaya dapat jiwa rohani yang sihat. Dan dapat jiwa rohani yang sihat, kita boleh pula pergi mencari pendidikan agama tu untuk masukkan, dah isi balik dalam jiwa kita. Bila dia dah isi, kita amalkan pula setiap hari. Jadi daripada situ saya rasa kita dengan cara itulah individu, as a individual, kita boleh untuk mendapat pendidikan agama itu sendiri, menyematkan pendidikan agama Islam dalam diri kita sendiri. Okey, baiklah. So sekarang saya akan ceritakan pula tentang cara untuk kita mengatasi kekurangannya didikan agama ni dalam institusi keluarga. Okey, seperti yang kita tahu, kalau dalam institusi keluarga, sememangnya memang tak sah dan bukan lagi memang ibu bapa yang memainkan peranan yang paling penting untuk kita didik anak-anak untuk sentiasa untuk membesar dengan lebih dekat dengan ilmu agama. Okey, ada beberapa cara yang kita boleh ibu bapa boleh lakukan untuk memastikan anak mereka membesar dengan penuh ilmu di dada. Seperti contoh, yang pertama ialah ibu bapa mestilah memberi didikan agama tersebut dari kecil lagi. Daripada kecil memang ibu bapa dah didik anak-anak untuk sama-sama solat, sama-sama cuba berpuasa dan macam-macam lagi yang boleh dilakukan. Dan kita juga tahu dalam Islam, jika anak-anak yang berusia lebih dari 7 tahun tidak mahu solat, kita boleh gunakan cara yang lebih, bukan kasar tapi cara yang lebih tegas. Kita boleh suruh mereka untuk mula solat, mula berpuasa, dan mereka juga boleh menjadi tauladan kepada rakan-rakan mereka di sekolah juga. Okey, cara yang kedua, ibu bapa mesti menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak. Seperti contoh, berperilaku, berkelakuan baik, cakap bersama sendiri dengan penuh sopan, tidak ada meninggikan suara antara satu sama lain. Jadi anak-anak akan sentiasa memerhatikan, anak-anak memang akan sentiasa memerhatikan gerak-gerik ibu bapa mereka. Jadi kalau kita sentiasa tunjukkan teladan yang baik, memang anak kita akan ikut semuanya. Okey, secara yang ketiga pula ialah ibu bapa perlu banyak berluangkan masa dengan anak-anak. Lebih-lebih lagi ibu bapa yang bekerja, bagi saya memang perlu untuk luangkan lebih banyak masa dengan anak-anak, terutamanya pada hujung minggu, dan boleh melakukan berbagai jenis aktiviti. Dan aktiviti yang dilakukan boleh juga kita kaitkan dengan yang berkaitan dengan agama. Contohnya kita sama-sama ajar anak kita untuk solat berjemaah, buka puasa sama-sama, yang boleh membuatkan mereka rasa seronok untuk melakukan aktiviti sama-sama dan sekaligus dapat mengeratkan lagi hubungan antara satu sama lain. Seterusnya, cara mengatasi dari aspek masyarakat pula adalah dengan penerusan pendidikan agama Islam itu sendiri di dalam institut pendidikan di Malaysia. Hal ini serba sedikit dapat meningkatkan ilmu agama pelajar-pelajar di Malaysia ini serta dapat menyeimbangkan dari aspek kerohanian, emosi dan juga sosial mereka. Seterusnya, masyarakat juga perlulah mewujudkan satu komuniti yang aktif dalam memperkuatkan ilmu keagamaan. Sebagai contoh, di kawasan perumahan perlulah mewujudkan satu organisasi yang boleh menguruskan segala urusan keagamaan di surau mereka. Sebagai contoh, mengadakan ceramah, tadarus Al-Quran dan juga kelas-kelas fardu ain.
Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.